wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Irjina Auni binti Azhar, nama matrik C23A1055 dan mengambil program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Warisan dengan Kepujian. Hari ini saya akan membentangkan tugasan projek brief kursus CFT 1022 Kebudayaan dan Tamadun Melayu. Baiklah, pengkaji akan membincangkan konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu serta perkaitannya dengan isu-isu semasa. Pengkaji memilih isu adab dan adat istiadat dalam majlis perkahwinan yang semakin dilupakan, dikhuatiri lama kelamaan akan menggugat identiti jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu. Jati diri selalunya dirujuk sebagai kepribadian seseorang individu, bangsa atau sesebuah negara. Dari segi bahasa, jati diri bermaksud sejati, asli, murni atau tulen. Dari segi definisi pula, jati diri membawa pengertian tentang sifat atau ciri yang unik dan istimewa yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu, bangsa dan negara. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2010, jati diri bermaksud sifat atau ciri yang unik dan istimewa iaitu dilihat dari segi adat, bahasa dan budaya juga agama yang menjadi teras lambang kepribadian seseorang, individu atau suatu bangsa. Jati diri bukan sahaja merujuk kepada kepribadian atau sasiah, malah ia juga merujuk kepada pengenalan diri. Ia mempunyai berkaitan dengan intipati diri seseorang atau dalam konteks bahasa Melayu berdasarkan konsep penghayatan nilai, sudut pandangan dan pemikiran, sikap, gaya hidup dan pegangan atau prinsip. Jati diri yang menguasai diri manusia merupakan pengalaman dan fakta mengenai kehidupan seseorang dalam konteks pandangan dunianya. Melayu pula menunjukkan imej sesebuah bangsa masyarakat yang berasal usulkan tanah Melayu. Merujuk Perlembagaan Persekutuan Perkara 160 mendefinisi orang Melayu sebagai seorang yang beragama Islam, lazim bercakap bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Berbeza dengan negara lain, orang Melayu di Malaysia secara automatik dan secara turun-temurun beragama Islam. Pelbagai undang-undang persekutuan dan enakmen peringkat negeri menjamin dan mempertahankan jati diri orang Melayu sebagai penganut agama Islam. Dalam konteks kajian antropologi dan sosiologi, identiti agama juga diambil kira sebagai elemen budaya. Begitu juga halnya dengan adat istiadat bahasa, maka tiga elemen kebudayaan menjadi asas bagi mendefinisi orang Melayu di Malaysia. Tentang maksud kebudayaan, Siti Hajar 2008 mengatakan budaya berasal daripada perkataan Sanskrit. Budaya iaitu bentuk jamak daripada perkataan budi yang bermaksud budi atau akal. Dengan itu, budaya dapat diartikan sebagai segala kegiatan manusia yang bersangkutan dengan budi dan akal. Budaya juga ditakrifkan sebagai warisan sosial sesuatu masyarakat, sistem idea, nilai, kepercayaan, pengetahuan, norma dan amalan yang dikongsi bersama oleh semua orang dalam masyarakat. Masyarakat berbudaya harus mampu memanifestasikan perkembangan idea, adat, resam dan imajinasi yang akan memenuhi keperluan dan matlamat. Sesuatu budaya itu dinamis sifatnya, yakni berubah setara mengikut peredaran zaman dan perlakuan manusia yang merintis pembaharuan. Pembaharuan dalam budaya manusia mendatangkan kesan negatif dan positif. Budaya Melayu adalah dinamis dan sentiasa berkembang dari satu zaman ke satu zaman secara bersambungan. Justru dapat disimpulkan bahawa istilah kebudayaan merujuk kepada dua proses utama, iaitu dalaman dan luaran. Seterusnya ialah adat istiadat. Adat istiadat ialah sistem nilai yang berhubung cara-cara berfikir, pegangan hidup serta amalan sesebuah masyarakat. Tingkah laku yang diterima oleh masyarakat disebut kebiasaannya dan seterusnya yang telah diterima secara bersama disebut adat. Adat menjadi peraturan yang dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat yang mendukungnya tanpa paksaan. Adat ialah peraturan yang sudah diamalkan secara turun-temurun dalam sesebuah masyarakat sehingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Istiadat pula ialah cara-cara atau peraturan melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau adat resam. Sebagai contoh, adat dalam masyarakat Melayu, adat temenggung, adat pepatih, adat perkahwinan, adat bertindik dan adat berakatan.
Isu-isu semasa pula ialah sesuatu topik yang menjadi perhatian atau perbualan umum yang ada hubung kaitnya dengan kehidupan seharian di tempat berkenaan. Majlis sudah banyak diadakan di dewan-dewan yang dikendalikan oleh penganjur pakej perkahwinan atau wedding planner tertentu yang dibayar sehingga mencecah puluhan ribu dan ratusan ribu ringgit. Semakin kurang majlis di rumah pihak pengantin yang selama ini penuh dengan hubungan erat dan dapat merapatkan hubungan sesama kekeluargaan dan rakan taulan. Tiada lagi konsep kerjasama dan ukhuwah, semakin kurang semangat tolong-menolong dan kepedulian sesama. Kalau dahulu saudara mara dan jiran tetangga memberi berbagai sumbangan, melepah lembu menyediakan hidangan, tapi kini ketidakpedulian itu sudah semakin terselah, terutamanya kepada generasi muda. Konsep modernisasi semakin menghakis adat dan budaya Melayu yang dipertahankan oleh nenek moyang kita. Arus kemodenan dan kesibukan mencari rezeki menjadi alasan semua majlis perlu diringkaskan, dipercepatkan dan dibajetkan sehingga kebanyakan majlis-majlis kini lebih berfokus kepada wedding planner. Perbualan mesra sebagaimana orang dulu-dulu tidak lagi terjadi. Konsep bertandang beberapa hari dan beberapa malam sebelum upacara dan selepas upacara sudah sangat jarang berlaku. Bukan sahaja di bandar-bandar, malah di kampung-kampung. Arus kemodenan telah mengikis sedikit demi sedikit jati diri yang kental di hati nenek moyang Melayu terdahulu. Konsep perkahwinan masa kini lebih berfokuskan konsep kebaratan, terutama bagi pengantin yang memilih menganjurkan majlis perkahwinan mereka di dewan-dewan khas untuk perkahwinan. Pengantin-pengantin muda sekarang, mereka lebih memilih gaun dan kemeja berkot dari memilih kebaya atau songket dan baju Melayu. Jika ada pun yang memilih pakaian tradisional, itu sebagai salah satu persalinan pengantin dari beberapa persalinan untuk satu hari. Generasi baru Melayu sekarang semakin kehilangan identiti dan jati diri kerana dilanda arus globalisasi melalui media massa dan internet tanpa sepadan. Dalam sejarah tamadun manusia, sering berlaku pertemuan atau pertembungan antara dua atau lebih kebudayaan yang dinamakan akulturasi. Proses ini menyebabkan berlakunya proses pinjam-meminjam pada peringkat awal. Unsur pinjaman digunakan secara langsung dan kemudian diolah serta dijadikan unsur kebudayaan sendiri. Tetapi, jika unsur kebudayaan yang diambil itu tidak diolah dengan baik, pastinya tindakan ini akan memberi kesan yang tidak baik kepada sesuatu masyarakat, terutamanya Melayu. Adab hormat menghormati di kalangan masyarakat Melayu juga semakin dipinggirkan. Jika dahulu kita dapat melihat setiap kali seseorang bertemu satu sama lain, terutama di majlis-majlis perkahwinan atau majlis-majlis kenduri kendara lainnya juga, salam tanda menyapa akan diberi. Tangan dihulur sambil berpelukan tanda persahabatan dan persaudaraan yang erat. Tanda merindui satu sama lain yang baru berpeluang dapat bertemu mata. Tetapi pada masa kini, semua semakin terhakis sedikit demi sedikit. Golongan muda tidak peduli lagi kepada yang tua. Jika berada di majlis-majlis seperti majlis perkahwinan atau majlis kanduri lainnya, yang tualah akan dilihat akan menyapa yang lebih muda. Kadang-kadang dijawab acuh tak acuh sahaja. Berdasarkan kajian dari pengkaji, secara berterus terang generasi pada masa kini berhasrat mengabaikan adat, upacara dan istiadat dalam sesebuah majlis perkahwinan yang merugikan masa, wang dan tenaga. Sebahagian besar mereka mengatakan yang baik akan dikekalkan, yang kurang akan terus dibuang kerana hidup hari ini adalah sangat berbeza berbanding dulu-dulu. Adat dan upacara mesti berubah dan diubah mengikut peredaran zaman. Namun begitu, mereka tetap akan mengekalkan identiti jati diri sebagai seorang Melayu beragama Islam sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Penyataan masalah yang pengkaji lakukan ialah kekukuhan jati diri dan kalangan generasi muda sering menjadi kebimbangan masyarakat. Memandangkan generasi muda lazimnya terkenal dengan sifat-sifat seperti ingin mencuba sesuatu yang baru dan mudah terikut-ikut sedangkan mereka semua adalah merupakan generasi harapan bangsa yang berakal menerajui negara pada masa akan datang. Jati diri selalu dikaitkan dengan akhlak dan maruah individu, masyarakat dan negara. Orang Melayu hari ini sudah tidak yakin pada diri sendiri bahawa mereka boleh maju, memimpin, bersaing dan berdiri sama tinggi dengan bangsa lain. Identiti dan jati diri Melayu semakin terhakis seiring dengan waktu yang bergerak, semakin pantas mengikut arus modernisasi yang melanda secara global. Golongan Melayu hari ini, terutamanya golongan muda, seakan sudah mula ingin meninggalkan dan mula melupakan sedikit demi sedikit identiti dan jati diri Melayu yang selama ini dipertahankan oleh datuk nenek moyang.
krisis identiti dan jati diri Melayu akan menjadi semakin besar. Bentukan identiti dan jati diri Melayu menerusi penerapan nilai murni juga amat penting dalam kehidupan masyarakat kerana nilai merupakan elemen terpenting dalam melahirkan individu yang berbudi, berkerti mulia dan luhur. Namun, pada hakikatnya, identiti jati diri seseorang individu terbina atau terhasil daripada nilai-nilai yang ditanam dan dibawa sejak kecil lagi, dan ia sukar untuk berubah dan akan menjadi sesuatu yang kekal ataupun dianggap sebagai intipati dan kepada jati diri seseorang itu. Berdasarkan dapatan kajian yang dapatlah disimpulkan, orang Melayu Malaysia perlu mengikhlaskan diri, menerima perubahan dan melaluinya dengan mengikut peredaran zaman kerana zaman terus akan berubah seiring dengan waktu. Terus kekalkan identiti diri dan jati diri Melayu supaya Melayu dan agama Islam terus gah di persatuan. Maka tamatlah perbincangan saya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesilapan. Sekian, terima kasih.